semua, hari ini saya nak berkongsi tentang hala 7 pendidikan pelajar. Apa yang dimaksudkan dengan hala 7 pendidikan pelajar? Kebanyakan kita pelajar ini tidak tahu ataupun tidak mengenal pasti apakah hala 7 pendidikan yang perlu mereka capai setelah mereka tamat dalam satu-satu proses pengajian. Contohnya, apabila mereka tamat pengajian di sekolah rendah, mereka nak melangkah ke sekolah menengah, iaitu menengah rendah, kemudian ke menengah atas dan juga ke program pengajian tinggi. Jadi kebanyakan di antara pelajar tidak tahu atau tidak mengenal pasti apakah hala 7 pendidikan kita. Okey, untuk menentukan hala 7 pendidikan pelajar, sebenarnya pelajar perlu tahu sejauh manakah tahap kemampuan diri terhadap minat, bakat dan kemahiran. Kadang-kadang kebanyakan pelajar berminat kepada sesuatu bidang hanya mengikut situasi setempat atau situasi persekitaran. Contohnya, mereka minat kepada bidang perubatan, mereka minat kepada bidang kejuruteraan tanpa mereka mengetahui tentang kemampuan diri terhadap minat dan juga bakat serta kemahiran yang pelajar ada. Okay. Seterusnya ialah dalam kehidupan seseorang pelajar, kita ni perlu melakarkan satu peta kehidupan atau life map atau life journey, perjalanan kehidupan. Mungkin kita tidak boleh membina perjalanan kehidupan ataupun peta kehidupan kita sejak kita lahir. Tetapi kita dah boleh memulakan live perjalanan kehidupan kita bermula daripada sekolah rendah ke sekolah menengah rendah, ke sekolah menengah atas dan juga seterusnya. Jadi kita perlu melakarkan peta kehidupan kita agar apa yang kita inginkan dan apa yang kita kehendaki akan dicapai. Persoalannya, banyak persoalan yang timbul apabila kita nak menentukan hala 7 pendidikan kita. Antaranya ialah persoalan yang bermain di kalangan pelajar, antaranya ialah masa, usaha dan tindakan, cabaran atau halangan, pengorbanan dan pencapaian. Okey, kita lihat kepada persoalan berkaitan dengan masa. Kebanyakan di antara pelajar dalam menentukan hala 7 pengajian atau hala 7 pendidikan, mereka tidak melihat tempoh masa sesuatu pengajian, khususnya bagi pelajar-pelajar yang telah tamat pengajian sekolah menengah. Maksudnya mereka tidak tahu adakah mereka nak mengambil sesuatu bidang pengajian itu mengikut apa yang terlintas di fikiran mereka. Sebenarnya mereka perlu mengetahui tempoh pengajian. Maksudnya di sini ialah masa yang diperlukan untuk meneruskan sesuatu pengajian. Contoh seperti sekiranya pelajar meneruskan pengajian ke peringkat SPPM, mereka memerlukan berapa tempoh masa. Kemudian meneruskan pengajian ke program untuk klasik, meneruskan pengajian ke program asasi diploma. Dan perkara-perkara ini perlu diambil berat oleh semua pelajar apabila hendak menentukan hala 7 pendidikan mereka. Persoalan yang seterusnya ialah usaha dan tindakan. Untuk kita mencapai sesuatu hala 7 pengajian atau hala 7 pendidikan kita, kita perlu mendapatkan info yang jelas. Di mana kita dapatkan info yang jelas? Kita boleh melawati ataupun kita boleh melihat pada laman-laman seseorang seperti UPU Online, seperti CARE, Kerjaya dan sebagainya. Tetapi kebanyakan daripada kita di kalangan pelajar ini tidak mahu ataupun tidak ingin melihat info-info ini. Pada mereka semua ini tak penting. Kerana apa yang penting pada mereka ialah belajar, dapat keputusan, baru nak fikir. Kemanakah hala 7 pengajian mereka? Sebenarnya hala 7 ini perlu ditetapkan berdasarkan usaha. Bagaimana usaha itu? Perlulah kita mendapatkan info. Apabila kita telah mendapat info, contoh, katalah kita nak melanjutkan pengajian ke peringkat matrikulasi, maka kita kena tahu apakah syarat-syarat untuk belajar di matrikulasi. Dan sebelum itu, kita dah tentukan targetnya. Maksudnya daripada syarat-syarat tersebut, adakah kita mencapai apa yang dikehendaki oleh syarat tersebut. Semak kelayakan. Kita kena lihat adakah kita layak atau tidak. Bukan kita mengikut apa yang rakan-rakan kata, orang sekeliling kata, ibu bapa minta. Kan kita tidak pernah mendapatkan info, kita tidak pernah menetapkan target dan kita tidak pernah menyemak kelayakan yang ditetapkan oleh sesuatu program atau sesuatu laluan hala 7 pengajian yang kita ingin ikuti. Persoalan yang seterusnya ialah cabaran, halangan. Apa dia antara cabaran untuk kita meneruskan pengajian? Antaranya ialah persaingan. Untuk kita menentukan hala 7 pengajian kita, kita mempunyai persaingan yang terlalu ramai. Daripada lepasan SPM, ramai pelajar-pelajar kita yang mungkin dapat semua A ataupun A-nya banyak. Tetapi dalam subjek apa?
Dan untuk sesuatu jurusan itu, contohnya kita nak menyambung pengajian di universiti, katakanlah kita nak ambil bidang farmasi. Apakah persaingan dalam bidang farmasi? Mungkin ramai orang yang ingin mengambil bidang farmasi. Tetapi adakah semua orang layak? Itu masuk kepada kelayakan. Dekat mana kelayakan ini kita nak lihat atau kita nak semak. Biasanya bagi pelajar-pelajar lepasan SPM atau SPM, matrikulasi, diploma, boleh menyemak kelayakan ini di UPU online. Kenapa saya mengatakan di sini UPU online? Sebab di sinilah hala tuju pengajian yang ditetapkan oleh negara kita kalau kita nak membuat sesuatu permohonan. Kemudian kita lihat kepada kekosongan. Okey, kadang-kadang kita akan cakap, okey, kawan saya dapat, kenapa saya tidak dapat? Okey, kemungkinan dekat situ kamu berada di bawah daripada grade ataupun di bawah daripada paras yang ditetapkan. Contoh, katakan yang memerlukan 150 orang dan kamu berada pada 151. Maka kekosongan yang ada hanyalah 150. Sedangkan kelayakan kamu lepas. Maka itulah halangannya. Itu halangan dan cabaran. Selain daripada itu ialah halangan atau cabaran dari segi keuangan. Kena lihat adakah keluarga kita mampu untuk menghantar kita menyambung pengajian mengikut hala tuju pengajian yang kita inginkan. Dan serta peluang. Adakah kita diberi peluang? Adakah kita mendapat peluang? Namun ada di antara kita yang mendapat peluang tetapi tidak mahu menggunakan peluang yang disediakan atau peluang yang diberi. Okey, selain itu ialah persoalan berkaitan dengan pengorbanan. Untuk kita menentukan hala tuju pengajian kita kena berkorban masa. Apa yang dimaksudkan masa ni? Maksudnya kita kena bahagikan masa untuk kita belajar, mengulang kaji, kurangkan masa kita dengan gadget. Sebab kebanyakan pelajar sekarang lebih terdedah kepada gadget. Tenaga. Kita memerlukan tenaga yang cukup untuk kita mengulang kaji. Jadi kita perlu tidur awal. Kita perlu dapat makanan yang seimbang. Maka kita akan bersedia untuk menentukan hala tuju pengajian kita. Kita akan berusaha ke arah tersebut. Dan juga keuangan. Kita kena tahu berapakah keuangan yang diperlukan sekiranya kita nak meneruskan pengajian atau hala tuju dalam bidang yang kita inginkan. Okey, selain daripada itu, persoalan yang timbul juga ialah pencapaian. Adakah kita ini berada dalam pencapaian yang biasa-biasa, sederhana, cemerlang atau sangat cemerlang? Maka kita tidak boleh samakan diri kita dengan rakan-rakan kita yang lain. Bagi yang berpendidikan biasa, mungkin mereka boleh menghala tujuan pengajian mereka dalam keadaan yang biasa saja. Dengan mengikuti latihan di pusat-pusat latihan yang sederhana, mungkin boleh mengikuti program-program pengajian seperti SPPM, okey, yang diploma. Tapi untuk yang cemerlang dan sangat cemerlang, mungkin mereka terus ke program asasi atau menyambungkan pengajian di luar negara. Okey, namun begitu dalam kita menentukan hala tuju pengajian kita atau hala tuju pendidikan kita, kita perlu ingat kita hanya ada dua pilihan. Yang pertama ialah ingin sambung pengajian atau latihan. Yang kedua, ingin melangkah ke alam pekerjaan. Bagaimana kita nak tahu atau kenal pasti adakah kita ini membuat hala tuju yang tepat ataupun kita memilih hala tuju pengajian yang betul? Maka kita perlu mendapatkan khidmat nasihat. Dari mana kita perlu mendapatkan khidmat nasihat? Pastinya yang pertama daripada ibu bapa kita, daripada guru-guru, daripada kaunselor di sekolah ataupun di mana-mana pusat pengajian tinggi atau daripada mana-mana pakar yang arif dalam memberikan khidmat nasihat. Okey, sebarang pertanyaan berkaitan dengan hala tuju pendidikan boleh menghubungi saya di email atau WhatsApp yang telah saya sediakan. Terima kasih.